Tapi bila Syah pusing, ada muka yang menyerupai dia menghadap ke arah Syah. Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to Shadow Channel. Okay, untuk konten kali ni Syah akan buat kelainan sikit. Kalau sebelum Syah buat mukbang, makan-makan and berkongsi resipi. Tapi untuk konten kali ni Syah akan berkongsi kisah macam jenayah, seram-seram ataupun misteri yang berlaku di dunia. Okay, tapi sebelum Syah bercerita, Syah nak ucapkan thank you pada yang dah support Syah pada awal sampai sekarang. And then pada yang bersupport tu, jangan lupa subscribe channel Syah and jangan lupa like and share. Okay, untuk permulaan ni Syah akan berkongsi tentang pengalaman Syah sendiri, pengalaman seram yang berlaku waktu Syah di asrama. So cakap kalau nak memulakan satu benda tu, kita kena start daripada pengalaman kita. So Syah akan ceritakan pengalaman Syah di asrama. Okay, untuk pengetahuan korang, Syah dari form 1 sampai form 5 Syah duduk kat asrama. Form 1 sampai form 3 Syah belajar di Kuala Lumpur Baru. And then form 4 sampai form 5 Syah belajar di Jasin, Melaka. Okay, so Syah akan berkongsi dua cerita waktu sepanjang Syah berada di asrama lah waktu form 5 yang Syah rasa agak seram bagi Syah. Okay, the first story ni waktu Syah form awal tahun, waktu form 5. Kisah ni berlaku waktu malam. Okay, kalau korang tahu Syah ni kalau kat asrama dululah waktu muda tu kan, selagi belum pukul 12 ke atas, lagi tu lah Syah tak akan tidur. Waktu tu Syah daripada bilik utility and then nak masuk tidur lah, nak masuk bilik. Okay, kat dalam bilik kita orang ni, kat satu row tu ada 3 bilik dan Syah di bilik tengah. Okay, so satu row kita orang ni ada 3 bilik. Lepas tu dipisahkan dengan dinding lah. Dinding ni kita orang panggil partition, dan dinding ni dia tak sampai ceiling lah. So kalau korang kat bilik ni, korang boleh nampak bilik sebelah. Dia punya, bukan nampak bilik sebelah totally, boleh nampak bahagian, orang cakap bahagian kipas tu. Boleh nampak kipas sajalah, kipas lampu bahagian atas tu je. So, memang dia tak full punya dinding. So kalau menjerit tu memang orang sebelah boleh dengar. So Syah buat, korang buat apa? So orang sebelah boleh membalasnya. Okey, lepas Syah balik daripada bilik utility tu, Syah masuk bilik kita orang ni, satu bilik ada 4 orang tau. So Syah dekat bahagian yang dekat dengan pintu dan menghadap pintu. So bila baring tu memang akan menghadap pintu lah, nampak pintu tu. So bila Syah baring je, Syah nampak macam ada lembaga lintas daripada partition sebelah. Bila nampak je lembaga tu, Syah terus tak boleh gerak keras. Dia bukan tindih tau, bukan macam tindih, dia memang tak boleh gerak, tak terasa tindih, memang keras badan ni, nak gerak tangan ke apa semua tak boleh. So bila Syah dah keras tu, Syah baca doa. Sama cakap kalau apa-apa berlaku pun kita jangan kosong, sentiasa penuh hati tu, baca apa-apa yang kita ingat waktu tu. So Syah baca lah apa-apa doa yang Syah ingat waktu tu. Tengah baca tu, tiba dekat mari kita orang tu ada meja kecil tau, dia bercantum dengan mari. So kat situ Syah ada letak tupperware warna biru untuk Syah letak biskut-biskut kita orang. So kat situ boleh lah kalau student nak letak apa-apa barang ke, makanan ke, letak pensel ke apa-apa ke, ataupun nak belajar ke, boleh je kat situ. Bangun berkata terbelajar, kan convenient sangat. Sebab kita orang ada juga meja yang hujung tu dekat-dekat tingkap, tapi kita orang tak guna pun meja tu. Itu kita orang guna untuk macam letak buku-buku kita orang. Tiba-tiba tupperware yang atas meja kecil tu, dia macam besar macam ni lah, kita macam besar macam ni, gitu kan, yang boleh muat untuk letak biskut semua, biskut Mary satu paket tu semua. Tiba-tiba tupperware yang atas meja Syah tu berpusing-pusing tau. Syah dah sudah apa benda pula ni kan. Tapi waktu tu Syah memang badan Syah tak boleh gerak. So Syah continue lah baca semua. Dan Syah cuba gerakkan anak mata Syah tu macam tak nak pandang tupperware tu. Kan bila kita sekeras, Syah menegak macam tu, macam terbaring, terlentang macam tu. So kiranya mata Syah memang tertacap pada tupperware tu. So memang nampak benda tu pusing. So Syah cuba gerakkan anak mata Syah supaya tak nampak benda tu, macam pandanglah tepi je kan, pandang tepi. Tiba Syah dengar dia cakap, dia buat tak tahulah, pusing lagi. Waktu Syah okey, makin lajulah membaca Al-Quran semua tu. Tapi bila Syah baca je ayat kursi semua tu, terus tersedap, Syah bangun. Waktu tu memang Syah cakap Syah punya nafas memang sesak, memang berpuluh-puluh, macam tak tahu nak gambarkan betapa macam kita macam tahu tak, yang mengah sangat. So
kita bila dah laku macam tu, macam kita akan macam okay, tapi still kuatkan semangat lagi. Syah cuba nak keluar, nak ambil wuduk. Waktu tu memang dah sunyi, dah nak almost pukul 1 pagi. Syah buka pintu. Kita orang blok kita orang ni akan bentuk dalam 4 segi tau. So dia macam ni. So kat tengah tu kalau ada rokok ke apa, semua akan berkumpul kat tengah tu. So Syah buka pintu tu, Syah intai. Syah intai. Walaupun dah mengalami kejadian tadi, Syah intai. Syah pergi tandas. Tandas kita orang kat bahagian roh Syah ni di hujung sekali. So Syah pergi tandas dengan tak ada orang kat dalam tu. Syah tahulah macam mana Syah boleh berani. Bila kita kat asrama tu, dia macam berani tu lain macam sikit. So Syah pun ambil lah wuduk. Syah masuk bilik. So Syah baca doa apa yang patut, and then baru Syah start tidur. Dan Alhamdulillah tidur lena lah, tak terfikir. Kiranya kita bila dah masuk asrama ni, memang kita macam expect something will happen, tapi kita bila dah tu kita malas nak fikir sangat. Fikir macam biasalah benda ni dalam asrama kan. So Syah sambung tidur. So Syah teruskan hari-hari Syah kat asrama tu seperti biasa. Macam kiranya Syah itu pengalaman, at least bila balik tu kan adalah cerita kat kakak-kakak, nak dengar cerita seram tak. So Syah pun cerita kat Mama Syah. So Mama Syah cakap okey lah dia buat macam tu. Kiranya kita bila satu perkara tu, kita Mak Syah 100%, kalau takut jangan takut sangat, kalau berani jangan berani sangat. So macam kiranya bila waktu tu ada perasaan takut tu, tapi jangan, hati tu jangan kosong. Sentiasa baca doa-doa yang kita ingat yang apa-apa pun Allah still yang maha berkuasa. Okey, untuk cerita kedua ni waktu kita orang dah nak ambil SPM lah, kiranya macam hujung-hujung tahun. Okey, so waktu nak dekat SPM tu macam dalam seminggu nak dekat SPM tu. Okey, so sekolah Syah ni kita orang hanya ada form 4 dengan form 5. So bila dekat SPM ni, form 4 tu semua dibenarkan untuk balik lah, untuk bagi peluang kepada budak-budak form 5 ni untuk study. Fokus lah kononnya untuk study. So kiranya kita orang ni ada 2 level. Form 4 akan duduk dekat tingkat paling atas, tingkat 2. Kita orang yang form 5 ni akan level bawah. Tapi bila form 4 dah balik, yang level atas semua kosong tau. So akak-akak yang senior sangat ni akan menggunakan bilik-bilik tu untuk study, macam bersendiri ke, macam konon-kononnya macam ala-ala betapa lahirnya kat situ. So waktu tu Syah pun ambil kesempatan juga nak study kat situ. Macam kononnya fokus itu lebih. So Syah pun dalam misi nak mencari bilik-bilik yang kosong. Yang kat level atas ni satu koridor tu ada yang 4 bilik, satu koridor tu ada yang 3 bilik. So dalam Syah nak cari-cari bilik tu, ada juga macam Syah buka pintu tu, ada yang dah ada kawan Syah. So bila ada kawan tu, kita nak macam kacau, so kita kan nak macam bersendirian gitu. So buka lagi pintu tu, macam nampak okey, tapi Syah tak berkenan tau, macam tak nak study kat bilik tu walaupun bilik tu kosong. So sampailah dekat satu koridor tu yang bahagian paling hujung sekali lah kiranya. Kalau kata kat situ paling hujung sekali lah, kiranya kosong. Tapi tu kosong untuk tingkap untuk nampak blok sebelah sana. So kat situ bilik tu, dekat row tu kan tiga bilik tu. Syah pergi bilik yang paling tepi sekali. Syah nak pergi bilik paling tepi sekali tu. Bilik tu masalahnya dia berkunci tau. Tapi berkunci bukan sebab dia kunci dengan tombol ke apa. Dia dipaku. Kiranya kita boleh dekat bahagian tombol tu kosong. So kita boleh nampak apa yang dekat dalam bilik tu. So Syah tahulah, Syah pergi intai dalam tu. So pintu ni memang ada paku, tak nak kasi sudah buka ke, pintu tu buka ke, memang ada paku. Okay, so Syah pun intai dekat dalam lubang tombol tu. So boleh lah nampak sebab ada bantuan cahaya-cahaya sikit. Syah nampak situ kita orang pakai katil kayu tau. So kat situ Syah ada nampak macam katil tu diterbalikkan. Lepas tu ada nampak macam kayu yang penuh dengan paku. Siapa tak tahu itu apa benda, tapi itulah apa yang Syah nampak waktu tu. So Syah macam okey. So Syah tengok bilik sebelah. So Syah masuk bilik yang bersebelahan dengan bilik tu pula. So bila masuk tu, bilik kita orang sama semua kiranya memang dipisahkan dengan dinding yang tak penuh. So memang akan nampak bilik sebelah. Kiranya Syah boleh nampak lah bilik berpaku tu. Tak nampak dia punya overall, nampak bahagian atasnya. Dan waktu tu memang orang cakap angin tengah kuat. So bila tingkap tu, bilik sebelah tu tak bertutup tau. So bila angin tiup, nampaklah lansir sebelah tu gitu tinggi. Macam serau kan dia macam tinggi gitu kan, tinggi. So okay, Syah dah nampak bilik tu.
Syah tahu bilik tu tutup berpaku, tapi Syah macam teringin pula nak duduk kat bilik yang tengah tu. Tapi Syah macam tak apa, kita hold dulu, kita kira IV dulu. Syah pergi pula bilik sebelah. So bilik yang sebelah tu Syah masuk, Syah macam okay, Bino okay, macam okay lah, so tapi macam nak duduk kat bilik sebelah tu tak. Dia macam bilik tu okay je, tapi macam tak nak duduk bilik tu. Tapi Syah macam okay, tak apa, kita round lagi satu lagi. So Syah round lagi, nak cari bilik tak study pun susah tau guys. So Syah pun round lagi sekali, pusing Syah, hati Syah still nak bilik yang kat tengah tu, yang bersebelahan dengan bilik paku tadi. So Syah masuk bilik tu, Syah buka tingkap, Syah nak kasi udara, Syah buka tingkap. And then bila Syah pusing je, Syah rasa macam ada something memahati dekat parti Syah macam ni, daripada bilik yang berpaku tu. So macam memahati daripada macam mata memahati daripada bilik sebelah. Syah terdiam, Syah okay, tak apa. Syah keluar, Syah ambil penyapu, Syah mop. Tak tahu hati tu still juga nak study kat situ. So Syah ambil mop, Syah study, Syah ambil mop, Syah ambil penyapu. Okay, so lepas Syah dah sapu and then dah mop bilik tu, dah bersihkan lah kiranya. So Syah turun balik, Syah ambil barang-barang Syah nak study untuk hari tu. And then dah naik atas balik, letak barang Syah. So Syah pun pergilah ambil wuduk balik, dah masuk balik bilik yang tengah tu. Syah solat. Tapi waktu Syah tengah nak solat tu, Syah memang rasa macam crowded sangat, memang rasa memang tempat tu memang sempit, macam ada something. Syah tahu apa, Allahuaklam, Syah tak tahu. Tapi waktu tu memang Syah rasa macam sempit tempat tu. Memang crowded. So tapi Syah tak fikir apa, kita nak menghadap Allah kan. So Syah teruskan solat. And then habis selesai je Syah bagi salam yang terakhir, Syah rasa lapang sangat-sangat. Kalau sebelum ni Syah rasa macam ramai orang, macam crowded tau. Tapi lepas habis solat tu memang lapang sangat-sangat, tak macam waktu Syah solat tu. And then lepas Syah dah habis solat tu, Syah pun baca Quran, sebab bilik tu pun dah tinggal. So bila kita nak study dalam keadaan tenang tu, so Syah baca Quran. So lepas Syah dah baca Quran tu, memang rasa tenang, macam dipermudahkan lah urusan Syah untuk study dalam bilik tu, Alhamdulillah. So nak jadikan cerita juga, waktu tu Syah tidur kat dalam bilik tu. Berani tak berani tidur juga dalam bilik tu. Tak tahulah kita waktu tu, walaupun tahu sebelah tu bilik tu berkunci. So Syah tidur dalam bilik tu. And then dalam pukul 4 dan pukul 4.5 macam tu, Syah tak ingat, Syah tersedar. And Syah terus okay, study hijab lah. Waktu Syah study subjek bio, Syah ambil buku bio, Syah terbuka. Tak fikir ke tajuk apa ke, terbuka. And then Syah baca. Dan Alhamdulillah sangat waktu tu, waktu SPM tu, bahagian yang ada satu-satu yang Syah dah baca waktu pagi tu masuk dalam exam SPM. Macam waktu tu Syah waktu tengah jawab Syah, ni bukan study waktu pagi hari tu ke? Macam waktu tu bersyukur sangat, Alhamdulillah sangat. And then Syah syukur sangat dipermudahkan untuk jawab soalan biologi yang kira bagi Syah tough jugalah bagi Syah. Okay, itulah cerita Syah. Tapi Syah rasa macam nak bagi bonus lah. Okay, ini tempat yang sama juga dekat Jasin. Sebab Jasin ni tak tahulah disebabkan dah lama, sebab waktu Syah belajar kat situ, Jasin ni dah dalam 30 tahun macam tu tau. So kalau Syah sekarang ni mungkin dah almost nak 40 years. So waktu tu kan kita budak-budak asrama kan, kadang mengendeng bilik kawan-kawan So Syah pun pergi bilik kawan Syah. Okay, so sampai kat bilik kawan Syah tu, kawan Syah dia baring dekat dengan dinding, Syah baring yang dekat tepi katil lah, macam senang nak keluar macam tu. So waktu tu dia tengah, kawan kita tengah kusyuk cerita-cerita tangan gitu kan. Syah tak pandang dia lagi, Syah pandang tempat lain. Saya kiranya Syah melentang macam ni kan, tengah pandang tempat lain. So bila Syah nak pandang dia, something happen. Syah pusing je. Okay, dia tengah bercerita sambil terlentang dalam kedudukan terlentang, bercerita cerita tentang kiri dia baring dan menghadap siling, menghadap
pandangan atas siling lah, kira sambil cerita. Tapi bila Syah pusing, ada muka yang menyerupai dia menghadap ke arah Syah. Mata dia waktu tu, mata yang memandang, yang menghadap arah Syah tu, mata dia memang hitam. Kiranya tak ada putih ni, memang totally hitam. Waktu tu keadaan kau Syah, okay, dia tengah menghadap atas, tapi ada muka something dari sini. Bila Syah pusing, benda tu menghadap Syah, tapi mata dia memang hitam. Waktu Syah nampak tu, Syah macam okay, Syah terpusing. Pusing, Syah pada tempat lain. Kawan Syah panggil Syah Syirah, okay. Syirah, dengarlah ni aku cerita, kau janganlah tidur. Lepas tu Syah macam, aku dengar aku cerita dah, aku pandang tempat lain ni. So Syah waktu tu, Syah kalau boleh tak beritahu dia, sebab Syah jenis kalau berlaku, Syah tak akan terus beritahu direct, sebab takut waktu tu kan kita mana tahu tiba kalau kita tengah lemah semangat ke apa. So Syah prefer macam bagi masa dalam 3 hari ke seminggu ke, baru Syah cerita. Kau ingat tak waktu yang kau cerita tengah, baru Syah cerita apa yang berlaku, supaya macam waktu tu macam kenapa tak tahu. So tapi benda tu dah lama, so macam tak terlampau efek sangat lah pada pandangan Syah lah. So waktu tu memang Syah tak pandang muka dia, Syah pada tempat lain. Dan dia pula ingat Syah tak nak pandang dia bercerita. So siapa yang Syah tengok, dengar ni aku cerita, kau jangan tidur lah. Jadi bukan Syah tak nak pandang muka dia, tapi bila pandang benda lain pula yang pandang kita. So siapa lah yang nak pandang benda tu. Sebab tu Syah pandang benda lain. So Syah, kiranya Syah waktu tu, Syah tak hiraukan benda tu, Syah pandang benda lain. So Syah, tapi seperti yang Syah cakap, bila anything happen yang berkenaan benda-benda macam ni, jangan kosongkan diri kita, jangan kosongkan hati kita. Sentiasa berzikir, selawat, and then baca doa-doa yang kita ingat. Okey, ingat tu budak-budak asrama yang, tapi korang sekarang PKP, tak apalah, nanti korang bakal masuk asrama, korang ingat jangan kosongkan diri korang, hati korang tu. Kalau anything happen, sentiasa selawat ke baca doa-doa yang korang ingat. Okey, Syah bercerita ni bukan nak takutkan sesiapa, bukan nak takutkan adik-adik yang bakal masuk asrama balik, bukan nak takutkan adik-adik yang bakal terpilih untuk masuk asrama, ataupun yang ada niat nak masuk asrama. Itu bukan, no, itu bukan niat Syah. Syah cuma nak macam bagi persediaan lah untuk korang. Sebab bila korang masuk asrama ni, bukan semua kemungkinan tu korang untuk alami situasi macam ni akan ada. Macam Syah pun tak expect Syah akan alami situasi macam ni. Tapi bila masuk asrama, daripada budak yang takut tiba bila masuk asrama ni, dia macam membina diri Syah, menguatkan diri Syah. Sebab bila kita masuk asrama, kita akan berjauhan dengan parents kita. So kiranya kita boleh harap pun kawan-kawan kita, tapi kalau kawan-kawan kita pun lemah semangat, kat siapa kita nak harap? So macam kat Syah tu, kat siapa kita nak pergi? So bila kita sini, inilah untuk kita bina diri kita, kuatkan diri kita. Kita kena kuatkan diri kita. So memang kita masuk asrama, kita kena kuat. So memang takkan semua akan alami benda ni, tapi kemungkinan tu ada. So just be prepared. And then seperti yang Syah cakap, kalau takut, jangan takut sangat. Kalau berani, jangan berani sangat. Just biasa-biasa je. Cuma ingat, kalau benda ni berlaku kat korang, biasa baca doa, zikir, and then bacalah apa-apa doa yang korang ingat tu. Bacalah Al-Fatihah ke, bacalah ayat kursi ke, benda-benda yang sentiasa kita amalkan. And then ingat, walau macam mana kita takut benda tu, ingat apa-apa pun yang paling kuasa kat dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so ingat ya adik-adik semua, bukan takutkan tau, ni cuma persediaan untuk korang. Okeylah korang, itu saja cerita macam kali ni. Rasanya dah panjang, Syah ada bonus lagi untuk korang. Okay, so korang jangan lupa untuk support Syah, jangan lupa subscribe, and then Syah still baru lagi dalam konten ni. So kalau ada kekurangan mana-mana tu, insyaAllah Syah akan perbaiki di video seterusnya. So kalau korang ada macam cerita-cerita seram ke nak Syah berkongsi dalam Syah punya channel, korang boleh je pergi kat Syah punya IG, and then DM je Syah kat situ. Nanti insyaAllah Syah akan pilih cerita macam menarik tu, Syah akan kongsi di channel Syah. Okay korang, itu saja Syah. Selamat tahun baru, mulakan tahun baru dengan azam yang baru. Okay, bye bye.